Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik Tingkatan 4 KSSM. Hari ini Cikgu akan sambung lesson kita untuk bab yang kedua. Tingkatan 4 ni dia ada 10 bab. So kita masuk bab yang kedua. Asas nombor. Asas nombor ni tajuk yang sangat mudah. Dia boleh menggunakan kalkulator, tu yang paling penting sekali lah. Seterusnya apa yang anda pelajari asas nombor. So ni sedikit pengenalan. Malaysia menjadi tumpuan utama pelbagai perkembangan teknologi yang mampu mengubah gaya hidup rakyat abad ke-21. Perkembangan dalam teknologi membolehkan rakyat Malaysia menikmati kadar muat turun yang pantas. Teknologi hologram, contoh sikit. Teknologi hologram dalam bidang pendidikan, perubatan, industri, pembuatan kereta, suapandu, dan sebagainya. Masyarakat yang berkemahiran dalam teknologi maklumat dan telekomunikasi perlu mahir dalam asas nombor, yang menjadi tunjang kepada segala teknologi. Tahukah anda kaitan asas nombor dengan teknologi? Apa perkaitan dia? Asas nombor dan teknologi. Untuk pelajar yang mengambil subjek ASK, asas sains komputer, dia dah belajar, pelajar dah belajar asas nombor ni di tingkatan 1. So lagi mudah lah, kita tengok maslahat bab asas nombor ialah kunci kepada segala pengiraan dalam kehidupan seharian. Dia kata asas nombor kunci segala pengiraan dalam kehidupan harian dalam bidang yang boleh diceburi seperti sains komputer, bidang yang menggunakan asas nombor lah, dan bidang-bidang lain yang menggunakan teknologi maklumat sebagai penyelidikan, research and development, research and development seperti biotek, teknologi reka bentuk, aero angkasa, farmasi dan sebagainya lah. Ni maslahat yang kita ada. Hari ini dalam video cikgu akan discuss 2.1 asas nombor. Bagaimana anda mewakili dan menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka. Pelbagai asas dari segi angka, contoh sikit. Nilai tempat, nilai digit dan nombor dan nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Kita tengok asas nombor ialah nombor yang merangkumi 0 hingga 9. Asas nombor, setiap nombor terdiri daripada pelbagai asas nombor. Kita ada asas 10 desimal. Asas 10 contoh sikit, asas 10. DEC, DEC. Merupakan asas yang digunakan meluas dalam kehidupan seharian lah, DEC. Kenapa cikgu tulis DEC? So term ni digunakan dalam pengiraan nanti. Tahukah anda asas nombor apakah yang digunakan sains komputer? Asas nombor seperti asas 2, asas 8, asas 10, asas 16. Yang digunakan dalam sains komputer. Ni pelajar yang belajar ASK lah, sains komputer. So dia belajar asas 2. Sains komputer. Sainskom dia belajar asas 2. Asas 8 dia belajar asas 10.
Dia belajar asas 16. Ini untuk yang ambil sains komputer lah. Okey. So seterusnya kita tengok jadual menunjukkan digit yang digunakan. Okey, dalam asas 2 hingga asas 10. So kalau asas 2 dia pakai digit 0 dengan 1 je. Ni yang biasa kita guna. Ni binary. Binary. Okey Ni asas yang biasa kita guna, asas 2. So kita ada asas 3, 0, 1, 2, asas 4, 0, 1, 2, 3, 4, asas 5, 0, 1, 2, 3, 4. Dia sambung lah. Kalau asas 7, 0 hingga 6. Kalau asas 8, 0 hingga 7. Tu cerita dia. Asas 9, 0 hingga 8. Asas 10, 0 hingga 9. Digit bermaksud simbol yang digunakan untuk membentuk nombor dalam sistem penomboran. Okey, iaitu 10 digit dalam sistem nombor. Contohnya 2145 mempunyai 4 digit. So settle Okey, yang ni just informasi saja. So yang pelajar biasa biasa kita guna asas 2, okey, asas 5, okey, asas 8 dan asas 10. Okey, yang ni yang biasa kita gunalah. Okey, nanti kita akan discuss untuk slide berikutnya. Okey, kita tengok contoh yang pertama dalam buku teks berikan 2 contoh nombor yang mewakili asas 2 hingga asas 10 lah. Okey, dia nak 2 contoh asas 2 dengan asas 10. Okey, asas 2. Okey, asas 2 contoh dia 10 asas 2. So asas 2 melibatkan 01 Dia ada 0 dengan 1 saja. So bila kita nak tulis asas 2 tu, kita tulis 2 dekat bawah. Dia main dengan nombor 01 tak kira 100. Contoh cikgu tulis contoh dia 100 asas 2. So ni asas ni kita tulis kat bawah. Okey, ni nombor digit dia lah yang diguna. Okey, contoh macam 3. 3 nombor yang melibatkan 3, 0, 1, 2 saja. So dekat sini dia main dengan nombor 0, 1, 2. So asas 3. Ni asas dia. Kalau asas 4, 0, 1, 2, 3. So nombor dia sekitar tu saja. So asas dia ditulis dekat bawah tu asas dia. Kalau 5 sama juga 0, 1, 2, 3, 4. Ni je nombor dia. Boleh Ni asas dia ditulis di bawah. So yang paling banyak sekali asas 10 lah. Sebab dia ada 0 hingga 9. So nombor dia bebas. Nombor dia bebas Ni asas 10 lah. Ditulis dekat bawah asas 10. Okey, atau biasanya asas 10 kita tak tulis Boleh kita tak tulis. Okey, kita tengok apakah nilai tempat yang terlibat dalam asas 2 hingga nombor asas 10. Tengok asas 2. Okey, asas 2, asas 3, asas 4 ni cerita dia kat sini lah. Cerita dia dikuasakan dengan huruf N. Contoh dia A kuasa 7. Maksudnya kalau kita gantikan cikgu ambil yang atas dulu cikgu ambil yang atas dulu. Asas 2. Asas 2. So 2 kuasa 7. So 128. 2 kuasa 7. 2 kuasa 6. Ni menunjukkan asas 2. Atas ni menunjukkan bilangan kuasa dia lah. Contoh cikgu tulis 2 kuasa 3. So ni asas. Ni kuasa dia 3. So 2 kuasa 3 kat mana? Kat sini. 2 kuasa 3.
So 8 2 kuasa 3, 2 darab dengan 2 darab dengan 2. So jawapan dia 8. Okey, sama je dengan seterusnya. Okey, contoh lain cikgu ambil 4 kuasa N. 4 kuasa N. Okey, cikgu nak dia kuasa 3 lah. 4 kuasa 3. So 4 kuasa 3, 4 kali 4, 16 kali 4, 64. So ni 4 kuasa 3 kat sini. Semua pelajar boleh menggunakan kalkulator lah untuk memudahkan pengiraan. Sebab kita melibatkan banyak nombor. Tak mungkin pelajar boleh kira 6 kuasa N, 6 kuasa 7. 6 kuasa 7 contoh kat sini kan. 6 kuasa N. 6 kuasa N ataupun 6 kuasa 7. Tak mungkin pelajar boleh 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 tu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pelajar tekan kalkulator. So nilai dia sangat besar lah. Okey, ni secara ringkas lah. Okey, kita pergi slide seterusnya. Okey, untuk contoh 2, contoh 2 nyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. Okey, contoh yang pertama dia bagi pada kita 2, 3, 1 asas 8. Ni asas ni asas 8. So sekarang ni dia nak tahu nilai digit dia. So nilai digit dia biasanya kita akan tulis macam ni Ni jadual yang dia bagi pada kita lah. Ataupun dia biasanya macam ni 6, 2, 3, 1. Okey, biasa kita buat table macam ni. Okey. So sekarang ni dia asas 8. So 8 kuasa. Dia start dengan 8 kuasa kosong. 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 8 kuasa 3. So pelajar boleh tekan kalkulator Okey. So dekat jadual dekat sini jadual pakai warna merah. Okey. So sekarang ni 8 kuasa kosong kita tahu 8 kuasa kosong nilai dia 1 lah. Apa-apa saja kuasa kosong nilai dia 1. Ni 8 kuasa 1, 8 lah. 8 kali 1, 8. 8 kuasa 2, 8 kali 8, 64. 8 kuasa 3, so 8 kuasa 3. So 5, 1, 2. Kat sini 5, 1, 1, 2. Ni dia diwakilkan kat sini. Ni contoh dia lah. Contoh dia. Okey, kalau asas 2 sama juga. Asas 2. Okey, kita tengok sekejap. Tunjuk padam kat sini Okey, kalau asas 2 dia bagi pada kita kat sini. 1, 1, 1, 1, 0, 1. Okey, asas 2 bermakna nombor kuasa 2 dekat bawah menunjukkan asas dia lah. Okey, so table dia dekat sini. So dia ada 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. Ni nombor dia paling mudah lah. Okey, so kalau kita nak selesaikan soalan ni so 2 kuasa 0 cikgu selesai terus lah. Okey, pelajar akan sambung dengan exercise seterusnya lepas. 2 kuasa 0 1 lah. 1 kali 1 1. 2 kuasa 1 2. 2 kali 0 0. 2 kuasa 2 4. 4 kali 1 4. 2 kuasa 3 8. 2 kuasa 4 16. 2 kuasa 5 32. So semua nombor didarab. So kita tambah nilai dia. Kita tambah nilai dia. So kita akan dapat jawapan.
Okey, dekat sini dia tunjuk dekat bawah ni. Dekat sini dia tunjuk. Okey. So kita tambah dulu lah. 32. Okey. 32 tambah dengan 16 tambah dengan 8 tambah dengan 4 tambah dengan 1. So awak akan dapat jawapan dia 61. Okey. Dan ini jawapan dia 61 ni asas 10. Ni sebenarnya proses pertukaran antara asas 2 kepada asas 10 secara tidak langsung lah. Asas 2 kepada asas 10. So jawapan dia kat sini lah. Okey sambung seterusnya di kaedah pendarapan. So yang ni dia darab macam biasa darab macam biasa. Kalau dia tanya nilai tempat, contoh dia tanya contoh yang pertama ni contoh yang pertama ni dia bagi 1010. So dia nak tahu digit 2 dekat situ. So bila kita buat 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Dia hanya nak tahu digit kat sini saja yang bergaris. So 2 kuasa 1, 2 darab 1, 2 lah. So jawapan dia adalah 2. Tu je cerita dia. Kalau macam contoh yang kedua, asas 3. 2 kosong 1 2 asas 3. Dia nak tahu digit 2. So 3 kuasa 0, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3. 3 kuasa 3, 3 kali 3 9 kali 3 9 kali 3 27. So 27 ni didarab dengan 2. 27 2 darab dengan 27 lah. So jawapan pelajar 54. Ni cerita dia Ni cerita dia lah. Sama juga 4 pun. 4 maksudnya 5 kuasa 0 1 2 3. So 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 5 kali 5 kali 5 25 kali 5 125 125 darab 4. So jawapan dia 500. Mudah je untuk nilai yang bergaris. Okey, asas 8 pun sama dekat bawah So kita sambung slide seterusnya. Okey, seterusnya nyatakan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor di bawah So nombor kat sini. Okey, so cikgu besarkan dia lah 5 0 3 9 37 asas 9. So dekat sini dekat bawah awak boleh rujuk buku teks kaedah penyelesaian. So cikgu tunjuk cara yang mudah Cara yang mudah. So kita bahagikan dia. So soalan dia nak nombor 5 ni berapa. So dekat sini kita tahu 9 kuasa 0, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, 9 kuasa 3. So 9 kuasa 3 darab dengan 5. So pelajar akan dapatlah. So kita tekan kalkulator. 9 kuasa 3 729 darab dengan 5. So kita akan dapat nilai dia 3645. Ni jawapan dia Ni jawapannya mudah sangat. So kalau asas 6 pun sama proses dia asas 6. So kalau asas 6 cikgu ringkaskan 3 5 0 1 asas 6. So kita tahu 6 kuasa 1 6 kuasa 0 dulu 6 kuasa 1 6 kuasa 2. Dia nak digit 5. So 6 kuasa 2 darab dengan 5. So pelajar akan dapat 180. So mudah sangat untuk nilai yang bergaris. So bawah pun kaedah dia sama, nilai digit pun sama. So pelajar boleh tengok secara ringkas. Okey, bagi nombor asas 3 penambahan digit menggunakan blok pun boleh. Okey, seterusnya kita pergi
slide yang terakhir lah untuk hari ini. Tentukan nilai digit berikut. Okey, yang ni kita nak tukar. Kita nak tukar asas yang diberi kepada asas 10. So, contoh dia 340 asas 5. So, cikgu ringkaskan ke sini 340 asas 5. So, kat sini 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. So, 5 kuasa 0, 1 lah. 1 dah kosong, kosong. Okey, tambah dengan 5 kuasa 2, 20. 25 darab 4, 100. Ini cerita dia. Okey, ini cerita dia. Dia akan tambah lah. Okey, 5 kuasa 2. 5 kuasa 3 ni. Kat sini 3. 5 kuasa 3, 125. 5 kuasa 3, 125. Darab. 5 kuasa 2, 25. 25. Okey, maaf. Sedikit pembetulan. Okey, pembetulan. Cikgu betulkan. Silap ni. Okey. Okey, kita tengok. Semula 3, 4, 0 asas 5. So 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. So dekat sini 5 kuasa 0, 1 lah, 1 darab 0, 0 tambah dengan 5 kuasa 1, 5 darab 4, 20. 5 kuasa 2, 25 darab 3, 25 darab 3, 75. So, kita tambah semua nombor ni. So, pelajar akan dapat 95 asas 10. Ini proses pertukaran 5 kepada 10. Yang ni 7 kepada 10. Yang ni 8 kepada 10. Proses yang kita lalu ni sama. Okey, sama je kaedah dia. So, sampai ke bawah. Okey. Contoh 4. Seterusnya yang terakhir sekali exercise lah. Exercise ni pelajar boleh rujuk buku teks, boleh cuba, dan sebarang masalah pelajar boleh tag cikgu, boleh tanya. Tuliskan 3 nombor yang mewakili asas 2 hingga asas 9. Panjang. Ni kena buat jadual. Okey, bulatkan nombor berikut yang mewakili nombor dalam asas 6. So kat sini mudah. Kalau asas 6 melibatkan 0, 1, 2, 3, 4, 5. So selain daripada nombor ni, automatik yang bukan asas 6. So ada nombor 8 ni bukan. Ada 7 bukan. Lagi. Ada 6 pun bukan. So jawapan lain ni semua betul. Okey So nombor 3 dan seterusnya pelajar boleh sambung buat exercise. Dan kita akan sambung tajuk seterusnya lah. Okey, tajuk seterusnya di 2.2 lah. Ni 2.1. 2.1A. Okey, seterusnya selepas ni kita akan masuk 2.1B lah. 2.1B ringkas je. Okey, so itu saja daripada cikgu. Terima kasih dan selamat menonton.